Assalamualaikum Dr. Hazila. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam jadual doktor yang padat untuk menjawab beberapa soalan daripada kami. Seperti mana yang kita tahu sekarang, ethical issues di dalam perniagaan di Malaysia ni sangat membimbangkan. Pada awal Oktober lalu, kita digemparkan dengan berita penangkapan pasangan suami isteri yang kita tahu pasangan suami isteri Datuk dan Datin dalam kes penggelapan wang ataupun Macau scam. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Azam Baki berkata SPRM juga telah menahan 20 suspek berhubung siasatan kes itu iaitu 11 orang awam, 8 kaki tangan penguasa dan seorang warga Cina. Statistik SPRM yang dipetik daripada laman webnya sendiri iaitu menunjukkan jumlah tangkapan sebanyak 840 orang sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2020. So di sini saya ingin bertanyakan tentang ethical issue di dalam perniagaan yang perlu diberi perhatian di Malaysia. Soalan pertama saya kepada Dr. Nur Hazila, apakah contoh isu tidak beretika dalam perniagaan Islam? Okey, kalau ikutkan banyak tu nak seraikan kan? Betul. Macam. So rasa first yang paling hangat tu berita semalam kan? Rasuah lah berita semalam. Tapi dia tidak melibatkan peniaga Islam tetapi dia pada nama Muslim. Tetapi kita tengok rasuah. Rasuah adalah almost dalam berapa minggu kita akan ada berita je berkenaan dengan rasuah, penyelewengan, pecah amanah. Ini yang saya nampak paling banyak lah. Okey. Yang lain lagi adalah yang glamour juga sekarang adalah online. Penipuan dalam online. Dari segi pembelian barang, maksudnya penjual tidak menghantar barang yang sepatutnya. Banyak juga peniaga-peniaga Islam yang terlibat and then harga yang diberikan juga berlainan ataupun gambar yang diberikan adalah terlalu berbeza. Terlalu berbeza. Maksudnya dia tunjukkan yang sepatutnya dihantar tetapi dia menghantar barang yang especially dalam online sekarang ni kita boleh nampak kan everyday online makin meningkat barangan, makanan, itu dari segi barang. Yang lain lagi tu adalah yang agak bukan glamour tetapi masih berlaku dari segi peniaga yang membeli barangan curi. Kita tengok banyak berlaku rompakan. Contohnya macam rompakan barang kemas dan sebagainya. So viral juga kan, tengok tak viral yang video ada dua pencuri. Dalam video tu pencuri tu lebih kurang macam mulai. Jadi kita punya andaian, kita tak tahu lagi sejauh mana biodata tetapi bila andaian tu menampakkan bahawa ia melibatkan orang Muslim kan. Dan bila polis tangkap, didapati bahawa barang tu telah dijual. Jadi maksudnya terdapat pembeli yang membeli barangan yang dicuri. So ini pun salah satu yang tidak beretika lah ataupun kita anggap sebagai haram dalam perniagaan Islam. Dan selebihnya yang barangan lain macam penjualan arak, masih ada Muslim terlibat dalam penjualan arak secara illegal. So itulah saya yang nampak yang isu yang lately lah makin berlaku dalam Malaysia. Terima kasih doktor. Macam yang doktor sampaikan tu lah, perniagaan online ni kita boleh kaitkan juga macam iShare fans sekarang kan tengah hangat diperkatakan yang diorang beli like, beli subscribe, betul? Macam-macam sebenarnya dalam saya nampak dalam online sekarang ni dia bukannya sahaja penjualan pembelian barang, dari segi pelaburan pun. Pelaburan pun sama juga. Sebab ni masih melibatkan perniagaan Islam. Contohnya dalam pelaburan, penipuan tu berlaku adalah dia memujuk pelanggan-pelanggan Muslim untuk melabur dan dengan mengeluarkan statement bahawa pelaburan tu adalah halal. Contoh yang isu forex dan sebagainya, banyak orang menggunakan peluang ni yang mengatakan dia adalah halal. Sedangkan bila kita merujuk kembali, banyak perniagaan tu adalah macam forex dia masih lagi tiada istilah halal. Jadi banyak macam awak bagi contoh tadi di antara salah satu, dan banyak juga adalah dari segi
pelaburan. So itu melibatkan isu perniagaan. Dan banyak juga scammers lah. Itu yang paling teruk lah. Kan yang paling teruk adalah scammers lah. Scammers ni banyak more to investment lah. Dia menipu, dia kata bank in 10,000, esok akan dapat 20,000. So itu adalah yang tidak beretika. Yang orang menggunakan peluang lah, sama ada Islami ataupun non-Muslim. Saya tengok scammers lah everyday kan. Kalau awak tengok kan government dah isytiharkan, tetapi kalau awak buka balik surat khabar, a few days je bila kita tengok macam kalau saya tak silap dalam a few weeks ago kan ada seorang cikgu tu almost 1 million kan dia rugi Betul? sebabnya dia melabur. Jadi ini yang saya tengok nampaknya cikgu tu adalah banyak juga berlaku kepada pelanggan Muslim. So itu di antara yang saya nampak yang agak critical case adalah scammers. Scammers tu yang banyak investment. Seterusnya doktor, apakah yang boleh dikaitkan dengan undang-undang perniagaan Islam tentang isu yang tidak beretika ni? Okey, alamak. Saya ni bukan orang undang-undang nak menggubal banyak tapi yang saya tahu kita ada peruntukan keuangan. Peruntukan lah. Contoh kalau macam bidang keuangan, kita ada peruntukan keuangan. Kita ada akta-akta keuangan. Akta-akta bank, akta keuangan. Kalau melibatkan rasuah, kita memang ada akta rasuah. Jadi peruntukan-peruntukan tu ada dalam peruntukan Islam kita. Peruntukan civil. Even undang-undang kita pun masih ada, walaupun kita kata kita ada undang-undang Islam, tetapi walaupun kita menggunakan undang-undang yang konvensional, tetapi undang-undang konvensional kita tu selari dengan undang-undang Islam kita, especially berkenaan dengan isu tidak beretika dan sebagainya lah. Saya boleh komen berkenaan dengan online lah. Undang-undang online ni kita masih lagi dalam penambahbaikan. Kalau awak baca dalam berita pun, kita masih lagi kerajaan dalam menggubal hukum-hukum bila melibatkan penegak online. Kalau ikutkan saya tengok dalam macam Majlis Agama Islam pun ada mengeluarkan memorandum kan sebagai guideline kepada kerajaan untuk memastikan bahawa boleh digunakan dalam perundangan. Sebab online ni masih lagi agak baru especially COVID sekarang ni kan. Everything online. Jadi sebab tu undang-undang online kita masih lagi tidak ketat. Sebab tu kalau awak tengok isu scammers dan sebagainya, masih lagi kita tidak dapat menangkap orang yang buat scammers tu. Unless kita ada betul-betul proof. Kalau awak boleh nampak sebab contoh yang saya nampak adalah yang berlaku kalau pelaburan Contoh bila pelaburan pelanggan invest di dalam company tu, bank in duit company tu. Tapi kalau account company tu adalah account overseas, walaupun scammers tu daripada Malaysia, bila account tu account overseas, undang-undang kat situ ada perselisihan, percanggahan. Jadi bank kita tidak mempunyai hak untuk block account tersebut. Ada hak yang kita masih dalam perbincangan undang-undang tu, masih ada dua-dua undang-undang yang akan terlibat. Sama ada undang-undang Malaysia ataupun undang-undang international. Kat situ yang saya nampak lah. Jadi sebab tu isu online ni, undang-undang kita masih lagi dalam penambahbaikan. Itu yang saya nampak. Sebab tu agak susah untuk nak proofkan. Sebab tu yang pasal isu scammers yang 2 orang kena tangkap tu kan, yang awak sebut tadi kan agak glamour kan. 2 orang yang kena tangkap tu pun masih lagi dalam kes dia belum betul-betul jatuh bicara kan. Because of saya nampak adalah bila melibatkan online, dia ada ikatan undang-undang kita yang agak longgar kat situ. So itu yang menyebabkan agak orang kata agak ada perselisihan lah. Sebab tu SPRM pun bila melibatkan penipuan online dan sebagainya, SPRM mesti menyelidik terlalu mendalam. Bukannya macam yang lain, macam contoh kes yang CEO semalam kan,
Terus SPRM buat tangkapan dan sebagainya, terus boleh bawa kes pada mahkamah. Sebab benda tu jelas. Tapi bila yang undang-undang yang awak kata penangkapan 2 orang dan kita ada artis kita kan pernah kena panggil SPRM kan, tahu kan? Tahu. Artis Malaysia tu kan. So yang tu pun ada kan, dia panggil sebab yang terlibat dengan berapa ahli bukan ahli politik, berapa ahli perniagaan, tetapi kes tu masih sama. Itu yang saya nampak dari segi perundangan. Soalan seterusnya, bagi kes yang kami kaji, kami pilih untuk mengkaji tentang kes corruption dengan pecah amanah. Kalau boleh, boleh tak Doktor terangkan lebih lanjut tentang 2 kes yang saya sebutkan sebentar tadi? Okay, pertama kita tengok rasuah dulu lah kan. Rasuah kan, isu rasuah kan. Kalau tengok sekarang ni, orang kadang-kadang confuse antara rasuah dengan sedekah. Ini konsep simple contoh kalau ikut rasuah kita memberi sesuatu dengan bertujuan kita nak dapatkan sesuatu. Itu rasuah, dianggap rasuah. Jadi banyak sekarang peniaga bila dia nak bagi rasuah kepada mungkin orang kerajaan ataupun contoh nak dapat kontrak di universiti kan, dia mesti jumpa dengan pegawai. So dia bagi apa? Dia bagi hamper. So dia tukar anggap sebagai sedekah hamper. Tetapi niat dia nak dapatkan sesuatu. Boleh nampak kan? So kat situ sebenarnya isu rasuah itu dah boleh isu rasuah. Bila kita memberi sesuatu dan kita berharap untuk dapat sesuatu, kalau dalam Islam kita dah menganggap itu adalah rasuah. Tapi ramai orang lupa kat situ dia dapat iPhone. So sebenarnya itu dah melibatkan rasuah. Bila pegawai itu dia yang akan memberi kontrak dan peniaga datang jumpa dia, memberi iPad, memberi apa-apa hadiah untuk mendapatkan projek tersebut, itu dah dianggap rasuah. Jadi pada saya maksud rasuah pun kadang-kadang banyak orang tersalah pandang, tersalah faham maksud. Dia anggap sedekah aja, bagi hamper aja. Tetapi hamper, contoh saya tengok even kalau kita belajar dalam etika Islam ataupun macam saya pernah ajar dalam Islamic Finance kan, contoh pemberian hamper itu pun ada dibincangkan contoh pegawai kerajaan macam contoh sekarang pegawai kerajaan kalau dia pergi event apa-apa, dia tak digalakkan untuk menerima lagi sesuatu hamper kecuali reasonable. Kan, contoh kalau hamper yang dibenarkan hari raya, kan, maksudnya peniaga bagi hamper, jadi itu boleh dianggap sebagai pemberian hadiah tapi bukan rasuah. Tetapi ke dia bagi hamper tanpa reason yang kukuh, macam contoh kami dah diingatkan pemberian yang tak boleh dianggap sebagai rasuah. Dan kalau tengok rasuah tu pada saya banyak kes banyak kes lah. Kita akan tengok contoh dari segi pernah ada Yapin Glamour isu tu bermula 2015 lagi sehingga 2019 kan dakwaan tu dibuat. Pengarah Yapin tuduh untuk rasuah dan juga bila melibatkan rasuah especially bila orang atasan dia boleh juga menjadi pecah amanah. Kadang-kadang boleh menjadi satu kondisi yang dua benda dah dia buat. Especially kalau berpegang jawatan tinggi. So pengarah Yapin kan. Pengarah Yapin dia ada dua isu kat situ. Pertama isu rasuah. Kedua adalah rasuah maksudnya dia menerima suapan daripada yang dia bagi kontrak. Dan isu satu lagi adalah pecah amanah. Iaitu dia meluluskan. Contoh kontrak tu dia luluskan kepada anak dia. Dia tak sedar tapi company tu dipunyai oleh anak dia. Jadi itu melibatkan dia pecah amanah sebab sepatutnya sebagai seorang pengarah untuk dia bagi projek dia mesti menilai dengan sewajarnya. Tapi dia pecah amanah iaitu dengan membuat perkara yang tidak sewajarnya. Itu banyak berlaku bukan sahaja dalam perniagaan swasta kan. Kalau sebut rasuah pecah amanah ni kita tengok dari segi 2017 kan CEO Pulau Pinang Ustaz Zakat dikenakan tuduhan juga kes pun masih pending maksudnya
bukan sahaja institusi perniagaan yang biasa, tetapi pentadbiran melibatkan pentadbiran yang Islam ni. Macam contoh Pusat Zakat, YAPI, Majlis Ekonomi Islam. Kes ni masih berlaku. Okey. Dan saya tengok isu rasuah ni bukan sahaja dalam perniagaan. Dia bukan sahaja melibat peniaga dengan peniaga, dia melibat juga antara peniaga dengan ahli politik. Kan? Peniaga dengan ahli politik, iaitu di mana bila dia nak mendapatkan kontrak daripada kerajaan, peniaga Islam kan, dia nampak kontrak daripada pegawai kerajaan. So dia bukan jumpa pegawai kerajaan, dia jumpa menteri supaya kontrak tu diberikan direct kepada mereka. Itu isu tu agak berleluasa lah. Saya pun rasa awak tahulah kan, even bekas Perdana Menteri kita pun masih kena bicara kan, because of kes rasuah. Rasuah dan pecah amanah lah. Sebab sebagai Perdana Menteri kan, sebagai bekas Perdana Menteri sebelum ni, sepatutnya projek tersebut adalah melalui proses sewajarnya, tetapi tidak melalui proses sewajarnya, dan berlaku unsur rasuah dan sebagainya. Cuma yang kes bekas Perdana Menteri, hukum belum jatuh kan, tetapi masih berjalan. Jadi sebenarnya bila sebut isu rasuah ni banyak kan. Cuma kalau kita tengok, kalau awak baca lah berkenaan dengan pandangan luar terhadap Malaysia, isu rasuah di Malaysia masih terkawal compare dengan Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina. Jadi memang kes rasuah dan pecah amanah di Malaysia ni, kita tengok macam awak kata tadi, SPRM bagi tahu lebih 800 didakwa dan sebagainya. Tetapi dari segi konteks the whole Asia Tenggara, Malaysia masih dalam kategori terkawal. Jadi kat situ yang kita masih lagi rasa okey, tetapi dari segi Islam sepatutnya tak berlaku tapi kita masih lagi, orang kata di mata dunia tu masih lagi dalam keadaan yang okey, except kita agak tinggi kes kita bila melibatkan tahun lepas lah, bermulanya bekas Perdana Menteri kita dilibatkan dari segi isu rasuah dan sebagainya. Kat situ yang menyebabkan nama Malaysia ni agak tercalar sikit, sebab kita melibatkan pentadbir Islam kan. Jadi bila isu tu melibatkan Perdana Menteri dan pihak atasan, kat situ dari segi tercalar sikit kita sebagai negara Islam yang majoriti. So kalau sebut pasal rasuah ni, saya rasa banyak lah kan, terlalu banyak kan. Cuma kita tak nampak banyak dia tu, bukan peniaga dengan peniaga, lepas tu peniaga dengan pihak kerajaan, dan bukan sahaja ahli politik, peniaga dengan pihak kastam. Contoh kan, peniaga kereta, peniaga Islam nak riliskan kereta import supaya cukai tak payah bayar, supaya cukai bayar rendah. So dia bagi rasuah kepada pegawai kastam, kan. So peniaga yang tak nak bayar saman kan, dekat majlis daerah, contoh kan, peniaga dia mewajibkan kena ada signboard, kena ada banyak regulation untuk tumbuhkan perniagaan kan. Jadi supaya benda tu tak dikenakan tindakan, dia rasuah pegawai-pegawai di majlis perbandaran tempatan. So itu sebenarnya banyaklah kalau dibincangkan kan. Itu pandangan saya tentang rasuah dan pecah amanah. Soalan seterusnya, ada tak dalil Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan korupsi dan juga pecah amanah? Yang saya berpegang adalah dalil yang daripada Rasulullah pernah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Itu adalah memang dalil yang paling kuat untuk menolak pemberi rasuah dan penerima rasuah. Memang straightforward kat situ, dalil daripada Rasulullah yang memang melaknat pemberi dan penerima rasuah. Itu yang saya nampak yang kukuh lah. Kalau yang selebihnya awak boleh rujuk dalam
ada surah Al-Baqarah yang tu saya tak ingat. Sorry lah, saya ni orang konvensional sikit. Saya ada berapa dalil. Saya ada tengok juga ada berapa dalil lain lagi lah dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan pemberian hadiah, pengambilan hak hadiah orang lain, pengambilan harta orang lain. Itu dalam rasuah lah yang saya boleh nampak. Soalan yang terakhir, usaha untuk menghalang supaya isu seperti rasuah dan pecah amanah ni kurang lagi berlaku dekat dalam masyarakat kita. Pertama saya boleh nampak undang-undang lah. Okey. Walaupun kita dah ada undang-undang, saya nampak kita dah ada akta rasuah. Kita mesti masih memperketatkan lagi. Masih memperketatkan lagi undang-undang kita, dan juga pihak SPRM rasanya masih memerlukan penambahan peruntukan kepada pihak SPRM untuk melantik ramai lagi pegawai. Sebab saya tahu, saya pun ada juga sahabat yang kerja di SPRM. Mereka masih mempunyai kekurangan pegawai penguat kuasa untuk ambush pihak-pihak yang memberi rasuah. Mereka banyak kes tetapi pegawai tak banyak. Jadi kes tu jadi delay. Jadi dekat situ saya nampak adalah pertama mungkin kena ketatkan lagi undang-undang. Jadi pihak awam tahulah perundangan yang secara lebih ketat. Mungkin menambahkan lagi hukuman. Dan keduanya adalah menambahkan bajet kepada pihak SPRM supaya pihak SPRM mempunyai pegawai yang berkaliber dan yang ramai untuk menangani masalah rasuah yang berleluasa sekarang ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi kempen. Kalau ikutkan dulu tahun 80-an, TV1, TV2 saya tengok banyak menerapkan tahun 80-an, 90-an. Tak tahu awak dah lahir ke belum 90-an tu kan. So zaman dulu 90-an, awal 90-an banyak penerapan nilai-nilai murni dalam televisyen. Saya tengok banyak sangat. Tetapi tahun 2000 dan ke atas dah makin berkurangan. Jadi lately saya nampak kerajaan ada juga dah masuk menerapkan. Saya tengok dalam berapa tahun yang lepas saya nampak TV3 dah, TV1 dah makin menambahkan penerapan tu. Cuma bagi saya belum lagi banyak. Masih lagi terlalu sikit. Jadi sepatutnya media massa, semua saluran TV, bukan hanya TV1 dan TV2 yang dipunyai oleh kerajaan, maksudnya TV3, Astro, kena masih menerapkan lagi nilai-nilai sosial ni. Sentiasa remind kepada masyarakat tentang kesalahan yang wujud, apa punishment dia, apa undang-undang yang akan dikenakan jika mereka terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Sepatutnya penerapan nilai sosial di media massa itu memainkan peranan, dan bukan sahaja televisyen sebab sekarang kita banyak ada IG, Twitter, Facebook. Jadi kerajaan juga mesti publish sentiasa dalam IG ke Twitter untuk memastikan bahawa masyarakat sedar tentang kesilapan-kesilapan dalam pemberi rasuah dan memberi contoh dalam rasuah sendiri. Sebab banyak masyarakat juga, macam saya cakap tadi kan, banyak masyarakat masih tak faham di antara maksud rasuah dengan nak beri hadiah atau sedekah. Jadi penerapan tu mesti diterangkan. Seterusnya saya rasa kita bermula dengan penerapan nilai-nilai ni di sekolah lah. Di tadika, di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti. Banyak orang nampak di sekolah rendah aja. Sepatutnya di level tadika lagi, prasekolah lagi mesti dah ada penerapan dah. Cuma penerapan dia lebih kepada level yang lebih bawah lah sebab dia kanak-kanak kan. Cuma kita kena terapkan juga dah sebab kadang-kadang banyak kes darjah 1 ataupun 6 tahun dia bagi rasuah duit kepada kawan dia, suruh kawan dia buat something dekat dia. Kan? So kalau upah berbeza dengan rasuah, ada orang bertukar juga antara upah dengan rasuah. Jadi kita kena terapkanlah dari segi sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Dan saya rasa bukan saja buat pengiklanan kepada pihak sekolah penerapan tu, tetapi penerapan tu sepatutnya dimasukkan di dalam silibus kurikulum. Contoh dalam pendidikan sivik,
So sekarang ni saya tak nampak banyak civic kan. Zaman saya sekolah rendah tahun 80-an dulu kita ada pendidikan civic. Jadi masa sekolah rendah tu dia dah diterapkan dah dengan nilai-nilai ni. Cuma saya nampak sekarang nilai tu ada tetapi silibus tu tak banyak. Tak menekankan perkara tu lebih banyak. Contoh dalam universiti pun ada kursus-kursus MPU. Awak pun ada ambil MPU kan. Tetapi dia tak ada penerapan yang khusus. Jadi sepatutnya dalam silibus tu mungkin boleh berubah untuk masukkan perkara-perkara seperti rasuah. Sebab kes dia dah makin meningkat. And then last saya cadangan saya adalah kerajaan sepatut menilai semula, especially dalam kerajaan, di mana pegawai yang terlibat dengan perkhidmatan yang memberi kepada unsur-unsur kewujudan rasuah tu, kerajaan perlu revise semula gaji pegawai ni. Sebab kalau awak tengok contoh JPJ, pegawai JPJ, pegawai kastam, ini adalah antara pegawai-pegawai yang banyak menerima rasuah. Kalau awak tengok data SPRM kan, pegawai kastam yang bawahan, pegawai JPJ, sebab dia melibatkan straightforward, direct dengan peniaga. Jadi kenapa dia terima rasuah? Mungkin sebab gaji dia tak cukup untuk menampung kehidupan dia. Kan? Jadi golongan-golongan yang sebegini mungkin kerajaan tengok semula, revise semula gaji. Adakah gaji yang dia beri ini mencukupi? Sebab sekiranya pekerja ni dia dah cukup gaji dia untuk dia biaya kehidupan dia, ini akan menyebabkan dia cuba elak daripada menerima rasuah. Kat situ yang saya nampak lah, yang antara kerajaan yang boleh buat. Yang lain tu saya rasa yang awak boleh dapat daripada cadangan lain kan, macam overall penerapan nilai-nilai murni kepada pihak kerajaan, penerapan nilai murni macam yang kerajaan buat, dia tampal notis dekat pejabat kerajaan kan, elakkan rasuah, itu yang normal lah. Tapi ini cadangan saya yang saya nampak yang mungkin kerajaan belum implement, especially untuk revise gaji tu. Okey, itu saja cadangan saya. Terima kasih Doktor atas perkongsian tu, memang sangat membantu dalam assignment kami. Sekian saja daripada kami dalam temu ramai ini. Terima kasih Dr. Hazila atas perkongsian.